Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada peluang dan kesempatan pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan bercerita sedikit berkenaan dengan hibah. Apa yang dikatakan dengan hibah? Okey, hibah ini merupakan salah satu jalan penyelesaian ataupun salah satu kaedah untuk pengurusan harta pusaka. Okey, hibah. Hibah ni terbagi kepada dua. Yang pertama dipanggil hibah mutlak. Okey. Yang kedua dipanggil hibah amanah. Okey, hibah ada dua ya. Hibah mutlak dan hibah amanah. Okey. Kedua-dua hibah ini, proses ini berlaku sewaktu penghibah atau penghibah iaitu pemberi hibah masih hidup lagi. Okey. Hibah mutlak, hibah amanah. Apa itu hibah mutlak? Okey, hibah mutlak ini ialah proses pemberian hibah daripada penghibah kepada penerima hibah. Jadi proses ini berlaku serta-merta. Bermakna penerima hibah dia mendapat hak penguasaan sepenuhnya ke atas harta yang telah dihibahkan kepada dia. Okey, ambil senario yang paling mudah. Ayah nak hibahkan rumah kepada anak. So, apa yang berlaku ialah ayah ajak anak pergi ke pejabat tanah, buat proses dokumen pertukaran hak milik. Ini dinamakan hibah mutlak. Maknanya proses terus daripada harta tadi, daripada nama ayah kepada nama anak. Jadi dalam kes ini, anak telah mendapat penguasaan 100% sepenuhnya ke atas rumah tersebut. Okey, itu contoh hibah mutlak. Okey, hibah amanah ialah proses di mana penghibah memberi hibah rumah kepada penerima hibah, anak tadi, tapi bersyarat. Bersyarat bermakna penguasaan 100% ke atas rumah tersebut hanya akan berlaku setelah si pemberi hibah ataupun ayah tadi meninggal dunia. Berbeza dengan yang mutlak tadi. Mutlak tadi 100% anak dah dapat penguasaan kepada harta tersebut. Tapi amanah tidak. Amanah tidak. Amanah, anak tadi cuma akan dapat penguasaan sepenuhnya setelah ayah tadi meninggal dunia. Beza dia. Beza dia. Mutlak dapat terus. Amanah setelah pemberi hibah tadi meninggal dunia, barulah penerima hibah tadi ataupun anak tadi mendapat penguasaan sepenuhnya ke atas rumah tersebut. Kadang-kadang ada kes klien datang berjumpa, berbincang dengan saya, kadang menceritakan senario dia. Saya selalu bertanyakan apa senario yang berlaku sebenarnya. Kadang-kadang dia berfikir memula tu nak buat hibah amanah, tapi setelah perbincangan berlaku, kadang-kadang ada yang buat keputusan buat hibah mutlak terus. Jadi kos dia berbeza lah. Kos dia berbeza lah antara mutlak dengan amanah tu. Nanti kita akan sentuh pada sisi yang lain lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, selalunya saya akan post dekat page saya, page wasiat dan urus pusaka. Siapa yang belum like tu boleh like. Okey, saya selalu post gambar ini di page saya. Antara tajuk saya gunakan ialah realiti dan fantasi. Okey, saya cuba nak menggunakan ataupun saya cuba nak menghuraikan di mana kedudukan hibah amanah boleh digunakan dalam senario yang macam ni. Okey, sekejap Okey. Senario selalunya berlaku kepada pasangan suami isteri, yang contoh ada beli rumah, tapi pemilikan dia dua nama. Contoh suami isteri. Okay. So dalam kes ni masing-masing mempunyai kepentingan 50% ke atas rumah tersebut. Okey. Dalam kes ni, bagaimana hibah amanah tu boleh diguna pakai? Okey. Contoh, suami menggunakan kaedah hibah amanah
50% bahagian dia tu untuk diberikan kepada isteri. Nampak tak? So suami buat satu dokumen hibah, dia nak bagi 50% hak dia tu ke atas isteri dia. Ini antara contoh bagaimana hibah amanah ni dia guna pakai untuk pengurusan harta pusaka. Okey. Antara kelebihan ni sebenarnya, hibah amanah ini ialah apabila hibah amanah dibuat, harta ataupun pemilikan ke atas harta tu dia tak termasuk dalam kategori faraid dah. So dia dah tak jadi harta pusaka. Okey, dalam contoh kes macam ni, maksudnya kalau dalam senario biasa, sekiranya suami ni meninggal, sekiranya suami meninggal, sudah tentulah pemilikan 50% daripada bahagian suami ni akan dapat kepada sekiranya ada ayah dan ibu dia. Isteri dia pun ada juga hak di sini, dan anak. Nampak? Tapi apabila hibah amanah dibuat, so automatik pemilikan ni, pemilikan 50% suami jadi akan terus dapat kepada isteri. Jadi bermakna isteri boleh mendapat mutlak 100% ke atas harta tersebut. Ini antara kelebihan, ataupun penyelesaian bagaimana hibah amanah tu diguna pakai. Jadi hibah amanah ni dia terkeluar, maksudnya rumah tadi ni terkeluar daripada pembahagian faraid, ataupun dia tidak termasuk dalam senarai harta pusaka suami tadi, sebab pemilikan tu akan menjadi kepada isteri dia 100%. Okey, ini antara contoh bagaimana hibah amanah ni diguna pakai untuk proses pengurusan harta pusaka. Jadi kedua-dua hibah tadi, hibah amanah dan hibah mutlak tu, so dia mempunyai kepentingan, dia mempunyai kelebihan yang tersendiri juga. Okey, kalau cerita mutlak tadi, kalau contoh hibah mutlak tadi, hibah mutlak ni, di mana pula kekurangan hibah mutlak ni? Okey, seperti yang saya cerita tadi, pemilikan kepada si penerima hibah tu 100%. Bermakna si penerima hibah ni dia sudah ada satu kuasa yang penuh untuk dia menguruskan rumah tersebut. Macam senario tadi, ayah bagi kepada anak tadi. Maksudnya anak tadi dah ada 100% kuasa untuk menguruskan rumah tersebut. Okey, ada contohlah kes ayah pencen, bayar habis rumah, lepas tu ayah dan keluarga turut berada dalam rumah tersebut. Jadi ayah buat hibah mutlak kepada anak, maksudnya terus tukar nama kepada anak. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang ada kes anak berniaga, nak tambah modal, dia pergi cagarkan rumah tu pada bank. Kadang-kadang nasib tak baik, bisnes merundung sampai satu peringkat rumah pun nak kena lelong. Jadi apa yang berlaku, terpaksalah seksi keluarga ni keluar daripada rumah tersebut. Jadi ini antara kenapa hibah amanah tu diguna pakai ataupun menjadi pilihan untuk proses pengurusan harta pusaka tu. Jadi hibah amanah ni, walaupun memberi hibah kepada penerima hibah, tapi pemberi hibah tu dia masih lagi mendapat manfaat daripada harta tersebut. Contoh macam senario tadi, walaupun dia bagi pada anak, tapi anak tu tak ada kuasa lagi nak untuk jual rumah tu ke, nak jaga rumah tu ke. Jadi kuasa tu hanya akan berlaku setelah pemberi hibah ataupun ayah tadi meninggal dunia. Jadi samalah macam kes macam ni, kes pengurusan rumah, kadang-kadang ada isu pasangan nak mencari jalan penyelesaian, macam mana nak selesaikan sekiranya salah seorang daripada
pasangan itu meninggal dunia. Kadang-kadang ada kes senario kan, suami beristeri dua sebagai contoh. Jadi macam mana isteri tu pertama tadi tu nak protect interest dia, nak protect dia punya apa nama ni, hak dia ke atas rumah tersebut. Jadi menggunakan kaedah penyelesaian melalui hibah amanah. Okey, jadi itulah saya rasa sedikit ataupun seberingkas berkenaan dengan penghuraian, berkenaan dengan penghuraian hibah. Saya ulang lagi sekali, hibah dia ada dua kategori, iaitu hibah mutlak dan hibah amanah. Jadi insya-Allah saya akan cuba sambung lagi berkaitan dengan hibah mutlak dan hibah amanah ni pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.